Cuma yang jadi perbahasan ialah kalau kita meletakkan macam ni, contoh sebenarnya yang membezakan apa dia perjalanan ni, kenderaan yang bawa Nabi. Kalaulah malam tu sungguh-sungguh Nabi naik kuda, naik unta, sampai ke tak esok? Memang tak akan sampai. Tapi yang jadi perbezaan tu ialah kenderaan yang bawa Nabi. Dia bukan naik unta, dia bukan naik kuda, Buraq yang bawa dia. Analisis dan observation ringkas kita boleh buat. Contoh, kita ambil persamaan masa just 30 minit, setengah jam, 30 minit saja. Bayangkan saya minta tuan-tuan berjalan kaki 30 minit, berapa kilometer mampu capai? Anggar saja, kita bukannya nak betul-betul anggar. Setengah jam jalan 2 kilometer. Abang tu kata jalan kaki 30 minit 2 kilometer. Kemudian saya suruh sama juga 30 minit lari pula, berlari. Kita double lah, 4 kilometer. Sampai di kilometer yang keempat, saya bagi motor EX5 baru, minyak penuh, tangki penuh, kunci free. Kita pun meter EX5 berapa? Meter paling tinggi dia berapa? 1214 30 minit. Agak-agak berapa puluh kilo boleh capai? Letak je 10, sikit sangat. 1214 ni takkan 10 kilo je. 70, okey, 70. Habis kilometer ke 70, saya sediakan BMW 7 Series. Minyak penuh, kunci siap. Naik saja highway, kesas ke mana ke, Togombak ke, 2426, 2426, 2426. Berapa tu kilo agak-agak? Setengah jam. Mungkin beratus-ratus lah, 100 ke 120 lebih lagi. Bila sampai betul-betul depan airport, saya bagi tiket free, tiket percuma, naik flight Boeing 747-400, lapis 2 tu. Kapal terbang pun mula zoom 30 minit. Agak-agak berapa tu kilo boleh pergi kapal terbang 30 minit. Jauh lagi, mungkin 200-300 kilo. Kemudian mendarat di mana? Di Changi Airport, Singapura. Tukar pula Concorde, bukan kapal terbang biasa, Concorde. Concorde tak boleh nak mendarat tempat kita, Changi boleh. Naik Concorde, pastinya berbeza dan lebih laju daripada Boeing tadi. 30 minit sampai di Pulau Daiko Garcia. Nak kata MS-370 hilang itu kebetulan. Dah 30 minit dia kata, sini 30 minit. Kita turun sini. Turun sini dah pangkalan Amerika kan, pinjamlah FA-18 Hornet sekejap. Jet pejuang dia hak baru tu, tak kira lah Mirage ke Typhoon ke, ikut tuan-tuan. Serung setengah jam pula dengan FA-18. Lagi laju tak? Lagi laju. Sampai di depan pintu pagar NASA. Bagi pula tiket free. Okey, hang nak naik ke bulan, nak try. Okey, naik ke bulan. 30 minit juga. Agak-agak tak tahu ke mana lah, bahasa mudah, tak tahu ke mana. Jadi dia punya rumusan ialah cepat atau lambat, laju atau perlahan, yang membezakan masa dan jarak ialah kenderaan yang bawa kita. Kenderaan ni bawa 10 kilo, masa sama. Kenderaan ni bawa 300 kilo, kenderaan ni bawa 1000 kilo, kenderaan ni bawa 10.000 kilo. Jadi yang membezakan jarak, kecepatan atau lambat tu kenderaan yang bawa kita. Jadi yang bawa Nabi ialah Buraq. Yang kita buat tadi perbandingan cahaya apa? Cahaya hak bumi 1 saat 300. Hak Buraq sendiri wallahu alam, hak Jibril sendiri wallahu alam. Tapi Allah tunjukkan satu contoh yang mudah. Buka surah Al-Ma'arij. Dalam Quran ada surah Al-Ma'arij. Ma'arij ni jamak. Sebenarnya dia punya singular tu ialah apa? Mi'raj dah lah. Kalau satu kita sebut Mi'raj, kalau jamak kita sebut Ma'arij. Kan ada satu surah nama Ma'arij, ayat nombor 4.
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik Mi'raj para malaikat dan roh merujuk malaikat Jibril kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin, dalam satu hari. Mereka Mi'raj satu hari yang qadar dia sama dengan 50,000 sanah, 50,000 tahun masa kita, waktu kita. Depa naik, perumpamaan satu hari depa tu kalau kita nak buat juga dengan kuasa, dengan lingkungan kita, sekitaran kita, kena ambil masa 50,000 tahun. Lepas tu kita 50 dah padam, nak capai 50,000 lagu mana? 50 tahun pun belum tentu hidup lagi, kadang-kadang tak ada dah kita. Lepas tu tak sampai-sampai lah. Laju tak laju? Laju. Kita ambil nisbah macam ni. Kalau satu saat 300 kilo ni hak cahaya bumi. Kalaulah 1 minit, 1 minit dia boleh pergi berapa? 300,000. 1 minit ada 60 saat. 300,000 kali 60 berapa boleh pergi? Kalkulit. Ada kalkulit. 3 kali 6, 18 juta kan? 18 juta kilo. 1 minit 18 juta kilo boleh pergi. Kalau 1 jam, 1 jam pun kena kali 60. 18 juta kali 60. Bukan juta dah kot, bilion berapa? $18 juta kali 60. 1 bilion 80 juta kilometer. 1 bilion 80 juta kilometer. Satu hari 1 bilion 80 juta kali 24. Berapa? Lambat 25 bilion 920 juta kilometer. Satu hari 25 bilion 920 kilometer. Agak-agak kalau kita ni duduk di Masjid Khairiyah, satu hari tu 25 bilion 920 juta. Sampai di mana? Tak tahu nak habaq. Sampai-sampai tahap satu hari tu aku ni duduk mana tak tahu ni. Orang pun tak ada, apa pun tak ada. Dah. Raksasa lepas dah. Atromen lepas dah, semua dah lebih lagi. Contoh nak habaq. Tak tahu ke mana. Tu kelajuan. Pastinya Jibril berbeza. Baik. Sifat yang Nabi cerita tentang Buraq. Buraq ni lebih besar daripada apa dalam hadis? Lebih besar dari Kaldai. Kaldai ni dongki, dan lebih kecil dari Bighal. Maksudnya Buraq tu kita kena letak tengah. Kaldai duduk bawah sebab dia lebih besar dari Kaldai, lebih kecil dari Bighal. Bighal tu apa Bighal? Habis Ramli sebut tu lah, bodoh macam baral tu. Bodoh macam baral. Bighal ni ialah kacukan kuda dan Kaldai. Anak hak lahir tu ialah Bighal. Kuda dengan Kaldai, yang lahir tu Bighal. Jadi Buraq ni kecil daripada Bighal. Satu lagi istilah, titik pada huruf ba tu buang, titik tu naik atas. Jadi huruf apa? Jadi huruf nun. Satu lagi Nighal. Satu Bighal, satu Nighal. Bighal induk kuda jantan, kuda betina, anak lahir Bighal. Kalau Nighal induk Kaldai jantan, kacuk dengan kuda betina, hak lahir Nighal. Boleh beza? Tukarnya. Tukar jantina induk tu. Kuda jantan, Kaldai betina, Bighal lahir. Kaldai jantan, kuda betina, hak lahir Nighal. Tu istilah. Tukar titik ba naik atas jadi nun. Ada juga orang tanya, biasalah, budak-budak muda, otak pun muda, kadang-kadang advance pada kita. Kita pun tak terfikir apa dia tanya. Dia bukan nak mempersoalkan. Dia kata, boleh tak kalau Nabi tak naik Buraq?
Maksud dia bila dia tanya lagu tu, kita expect kalau Nabi tak naik burak, Nabi nak berjalan lagu mana? Pasal apa Jibril tak peluk Nabi terus, tak kilik Nabi terus, terbang terus? Ni budak-budak punya otak lah, budak-budak remaja. Maksudnya dia tak mau burak, maksudnya Jibril peluk Nabi ke dekat Nabi, terbang terus, ataupun dah Jibril besar letak atas tengkuk dia tu, pegang. Kenapa kena ada burak-burak? Saya nak jawab apa? Saya pun tak tahu. Tak, memang saya tak tahu, tapi budak buat soalan biasalah. Maksudnya kenapa pakai burak? Lepas tu dia cerita pasal apa Jibril tak buat macam ni. Jadi soalan tu perlu jawapan ke tak? Tak payah jawapan ada. Soalan yang tak ada faedah kita pakai. Tapi tak ada faedah pun sebab dia nak tahu, dia tanya. Tanyalah hang nak tanya. Tapi jawapan tak ada lah. Tak ada tu bukan apa, sebab aku yang tak tahu. Kalau ada orang tahu tolong jawab lah. Okey. Di sini juga mengajar kita satu benda. Oh, 6 minit lagi. Saya galik ni. Isra' saja baru ni, Mi'raj tak tahu ke mana lagi ni. Tak, maksudnya kena mari lain kali. Okey. Sifat Isra', kalau kita punya apa tu? Kita nak print, printer kita kan, kalau kita nak print dia minta nak horizontal ke nak vertical. Horizontal, vertical. Kalau Isra' horizontal ke vertical? Melintang. Horizontal. Kalau Mi'raj bagi bunyi tamil sikit, vertical. Horizontal, vertical. Okey, satu melintang, satu menegak. Contoh, bila sebut Mi'raj, kita tinggal dulu Isra'. Bila sebut Mi'raj, Allah cerita Mi'raj ni dalam apa? Surah Bintang, surah An-Najm kan. Kisah pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupanya yang asli buat kali yang kedua kan. Sebelum tu waktu terima wahyu sebelum tu dah ada sekali, hak ni pun sekali lagi Jibril tunjuk rupanya yang asli. Kemudian makin mendekat, jadi hak sebagaimana biasa. Okey. Bila sebut Mi'raj, satu benda tuan-tuan, bila Rasulullah mula meninggalkan bumi, pastinya meninggalkan apa dia? Sahabat-sahabat di bumi, musuh-musuh di bumi, orang yang beriman kepadanya di bumi, termasuklah orang yang menentang dan menolaknya di bumi. Konteks bila Rasulullah Mi'raj, bumi ni akan nampak makin besar ke makin kecil? Makin kecil. Kita naik, kita akan nampak bumi akan jadi makin kecil. Dia punya falsafah ialah apa sahaja problem, apa sahaja masalah yang melingkungi dan menghambat kita. Macam-macam Rasulullah hadap ni. Nak berdakwah susah, nak sebarkan kebenaran susah. Semuanya di bumi yang Rasulullah tengah tinggalkan sekarang ni. Ketika Mi'raj itulah. Di situlah Rasulullah diterima oleh sahabat yang beriman. Di bumi ni jugalah Rasulullah ditolak oleh mereka yang menentang Nabi. Dituduh macam-macam pun di bumi inilah. Hak sedih gembira pun di bumi inilah. Tapi bila Rasulullah Mi'raj, bumi yang macam-macam tadi yang Rasulullah tinggalkan akan semakin kecil. Kerana Rasulullah berhadapan dengan pemberian dan anugerah Allah yang lebih besar. Jadi bila nak terima hadiah, nak terima pemberian, nak terima anugerah daripada Allah yang lebih besar dan mengembirakan hati Nabi ini, dunia hak tinggal makin kecil. Tak terasa dah hiruk pikuk, hambatan-hambatan masalah, dia jadi kecil dah. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, hak kecil ni lah hak kita duk bergaduh sesama kita setiap hari. Hak Nabi tinggal, hak Nabi nampak makin kecil ni, kita lah, akulah yang paling hebat. Di mana? Kita duk sembang sini lah. Akulah yang paling terror di sini. Aku paling kaya, aku paling ramai pengikut, aku paling ramai follower, aku segala-galanya. Bunuh orang tu, fitnah orang ni, cincang orang ni, sepak orang ni, tampak orang ni. Di mana? Di sini. Segala-galanya hebat bagi kita di sini.